Assalamualaikum. Bagi token-token kedai yang baru saja berdaftar dengan Warungku ataupun mungkin baru menerima terminal daripada Warungku, ini adalah salah satu terminal yang dibekalkan oleh Warungku kepada merchant. Terminal ni adalah terminal P100 Nextgo. So ini adalah power button dan ini adalah butang untuk kita kuatkan ataupun perlahankan suara. Dan ini slot untuk kita charge yang menggunakan micro USB. So untuk kita on terminal ni, kita kena tekan butang ni sampai dia nyala, baru kita lepaskan. Okey. Tunggu untuk dia on. Okey. And then just slide je screen dia ni. Okey. Terminal ni dah dibekalkan dengan SIM card, dah dibekalkan dengan internet dia sendiri. Cuma untuk permulaan, saya nasihatkan kalau ada hotspot ataupun ada Uni-Fi di kedai, sebaiknya cuba guna hotspot dululah. Mungkin line kita tu lebih laju. Bagi yang tak ada tu memang kena cuba dia punya line dia sendirilah. Okey, cara untuk kita sambungkan dengan hotspot kedai, tekan setting. Okey. And then tekan WLAN ni, and then kita cari hotspot yang berkenaan dengan kita dan kita sambungkan sajalah. Okey, selalunya pihak Warungku dah bekalkan dengan terminal yang dah sedia untuk digunakan. Okey, bagi yang mungkin belum update lagi, boleh tengok video saya yang lain bagaimana cara untuk kita update terminal ni. Okey, Warung QR ni aplikasi lama, kita dah boleh buang, uninstall. Okey, so yang terkini pihak Warungku gunakan Warung Merchant ni. Okey, so kita just boleh buka aplikasi Warungku Merchant dan kita boleh login dengan detail login ID yang diberikan. Okey. Okey. Untuk yang pertamanya saya nak tunjukkan dekat profile. Pada profile ni, kalau kita slide screen ke bawah sedikit, kita akan nampak untuk set business hour. Okey, dekat sini kita boleh setkan waktu untuk kita start buka kedai pukul berapa, and then waktu tutup kedai pukul berapa. So just tekan je dekat sini and then pilih waktu yang berkenaan and OK. And then pilih dekat sini untuk waktu tutup kedai dan kita tekan OK. So macam dekat tepi butang ni, tepi ni kita boleh nampak butang-butang yang mana ini untuk kita tentukan hari apa kedai kita beroperasi dan hari apa kedai kita tutup. Bagi hari yang kita beroperasi, kita just biarkan butang ni terbuka. Sekiranya hari itu, contoh kalau macam kedai ni dia tutup hari Jumaat, just biarkan butang ni berada pada posisi ke kiri. Okey, kemudian kita just tekan save. Okey. Sekiranya ada masalah untuk update waktu operasi kedai tuan-tuan, boleh rujuk kepada pegawai yang mendaftarkan kedai dan ataupun kepada hub-hub yang terdekat lah. Okey, sekarang ni kita pergi dekat home. Okey, kalau tadi kita dah setkan waktu operasi kedai kita daripada pukul berapa ke pukul berapa, and then hari apa buka dan hari apa tutup. Jadi dalam sistem Warungku, kedai kita akan ditandakan pada diletakkan nota close sekiranya waktu tu kedai kita berada di luar waktu operasi. Contoh, kita buka kedai pukul 10 pagi. So kalau pengguna buka aplikasi pada pukul 8 pagi, pengguna akan nampak kedai kita pada waktu tu close. Sehinggalah pukul 10 ataupun mungkin 10:05 ke apa ke, dan barulah
tanda close tu akan hilang daripada status kedai kita dalam aplikasi, menandakan pelanggan dah boleh buat pesanan melalui kedai kita mengikut waktu yang kita dah set tadi. Okey. So contoh kita dah set dekat waktu operasi tadi, kita dah set kedai kita buka pukul 10 pagi and then tutup pukul 6 petang. Cuma mungkin disebabkan berlakunya apa-apa masalah dan kita terpaksa tutup kedai kita pada hari itu, ataupun mungkin kita terpaksa tutup awal, mungkin pukul 2 ataupun mungkin pukul 12 tengah hari ke apa ke, kita terpaksa tutup kedai kita. So kita kena tekan butang yang ni. Okey. So bila butang ni hijau, bermakna kedai kita open dan customer boleh beli melalui kedai kita seperti biasa. So sekiranya berlaku keadaan emergency seperti yang saya katakan tadi, kita terpaksa tutup kedai kita lebih awal, dan kita tekan butang ni untuk tutup kedai kita pada hari itu lebih awal. Just tekan, and then bila merah tu dia dah mana kedai kita tutup. So customer tak boleh lagi beli dengan kedai kita. Sekiranya kita terpaksa tutup kedai kita lebih awal, jangan lupa untuk tutup kedai kita dalam aplikasi sebelum kita tutup terminal ni sendiri. Sebab kalau kita tak tutup kedai kita dalam aplikasi, kita just tutup terminal, sebenarnya kalau kita tengok dalam aplikasi pengguna masih lagi boleh membeli produk kita melalui aplikasi. Okey. Then bila kita contoh kalau hari ni kita dah tutup kedai kita kita dah tutup dekat sini, esok bila kita mula berniaga semula, jangan lupa untuk buka balik butang ni dan pastikan dia hijau semula. Macam ni. Sebab kalau kita tak buka semula butang ni, butang ni, esok kedai kita dalam aplikasi pengguna masih lagi dalam keadaan tutup. Pengguna tak boleh beli makanan daripada kedai kita. So setiap kali kalau hari ni kita tutup butang ni, esok kita kena buka balik. Melainkan kalau kita tutup kedai kita pada waktu operasi biasa seperti mana yang kita dah set tadi. Contoh kita buka pukul 10 hingga pukul 6 petang, dan kita tak ada usik butang ni, dan kita tutup kedai macam biasa, tak perlu sentuh pun butang ni, tak perlu adjust pun butang ni, sebab dalam aplikasi pengguna memang kedai kita akan dibuka pada pukul 10 pagi dan tutup pada pukul 6 petang. Okey, sekarang kita pergi dekat delivery. Sekiranya pelanggan membuat apa-apa pesanan tu akan masuk dekat sini. Biasanya dia akan keluar nombor kod order dan juga nama pelanggan. Nombor kod order dan nama pelanggan, nombor kod order dan nama pelanggan. Dan biasanya setiap kali pesanan tu masuk, resit atas ni akan keluar. Okey. So bagi pengguna yang nak beli produk kita melalui aplikasi Warungku 2.0, pengguna kena bayar terlebih dahulu, sama ada bayar dengan menggunakan wallet ataupun bayar dengan menggunakan online banking sebelum dia boleh buat pesanan. Jadi setiap pesanan yang masuk ke dalam terminal merchant, bermakna customer tu dah bayar. Jadi pesanan tu tidak menunggu merchant untuk tekan apa-apa butang untuk accept ataupun untuk reject mana-mana pesanan. Sebab setiap pesanan yang masuk tu memang customer dah dibayar. Jadi bila ada order masuk, merchant just tengok je apa yang customer tu order dan bungkus sahaja mengikut produk yang diperlukan. Ataupun boleh tengok melalui skrin ni, atau boleh tengok melalui resit yang keluar. Resit ni pula dia merupakan resit biasalah. Dia menggunakan thermal resit. Dia bukan menggunakan dark white ke apa ke. Dan saiz dia biasa normal size lah. Okey. Boleh dapatkan dekat kedai buku ataupun kedai stationery lah. Dan pastikan kita beli resit ni adalah thermal resit, dan bila kita pasang dalam ni dalam keadaan macam ni. Jangan macam ni. Kalau macam ni nanti dakwat dia tak keluar, tulisan dia tak keluar. Kita kena pasangkan macam ni. Dan tutup. Okey. So saya nasihatkan kepada setiap merchant supaya tulis pada bungkusan makanan yang kita dah bungkus tadi tu nombor order. Okey, ataupun kalau nak guna resit ni sendiri, staple je dekat bungkusan tu pun boleh. Okey,
So bila contoh ada 2-3 order dekat sini, cara untuk membezakan order mana, rider mana senang je. Bila rider datang nak ambil order, tanya dia nak ambil order mana. Okey. So nak ambil order number berapa. So just bagi kepada rider mengikut order number yang kita dah tulis pada plastik, ataupun mengikut order number yang dah tertera pada resit ni yang kita kepilkan pada plastik bungkusan tadi. Okey. And then apabila rider dah ambil order tu, rider menuju kepada tempat customer, order tu akan hilang daripada skrin ni dan dia akan berada pada dispatch. So untuk kita tengok balik, kita boleh tekan dekat dispatch. Dan apabila rider dah serahkan makanan tu kepada customer, customer dah terima, order tu akan hilang daripada skrin ni. Dan kalau kata merchant nak tengok balik history pesanan dia pada hari-hari tertentu, merchant boleh tekan dekat earning. Dekat bawah ni ada 4 butang yang kita boleh tekan: home, item, earning dan profile. So untuk tengok history pesanan tu, merchant boleh tekan dekat earning. So dekat skrin ni akan tertera berapa total pendapatan yang dah dijana oleh kedai-kedai tertentu pada hari-hari tertentu. So dekat atas ni berapa pendapatan dia untuk hari tu, berapa complete pesanan yang kedai tu buat pada hari tu, dan kalau ada cancel, berapa cancel. Okey, untuk makluman, kedai ataupun rider tak boleh cancel mana-mana pesanan, melainkan buat permohonan melalui customer service warungku, dan kemudian pihak customer service ataupun admin warungku yang boleh batalkan pesanan tu. Okey, dan dekat bawah ni dia akan keluar balik rekod pelanggan yang beli melalui kedai kita pada hari-hari tertentu lah. Pada hari yang contoh macam ni, pada 1 April. Okey. So merchant juga boleh tengok sejarah belian melalui kedai mereka pada hari-hari yang sebelumnya. Just tekan je butang anak panah dekat atas ni. Okey, dan kita boleh tengok hari sebelum. Okey, dan kita boleh ke depan balik. Okey, so sekarang ni kita pergi dekat item. Okey, dekat item ni dia ada 2 button, dine in dan delivery. So saya untuk tutorial ni saya lebih nak bagi tutorial berkenaan dengan delivery. So kita tekan dekat delivery. Okey, di sini merchant boleh tengok senarai makanan yang dah dimasukkan oleh pihak admin warungku, sebagaimana senarai yang kita perolehi waktu kedai-kedai itu didaftarkan dengan kita. Okey, dan kedai menu yang dia dah diberikan kepada kita waktu pendaftaran akan tertera dekat sini. Sekiranya berlaku situasi di mana ada makanan-makanan tertentu yang habis, contoh kedai kita tutup pukul 6, tetapi pukul 4 ada makanan-makanan tertentu dah habis, jangan lupa untuk tutup menu-menu yang habis tu. Contoh, kalau kedai ni roti goyang dia habis pukul 4, so jangan lupa tekan butang ni untuk tutup menu dia. Okey, so dalam keadaan macam ni, customer tak boleh lagi beli roti goyang daripada kedai dia, bermula daripada waktu merchant tekan butang ni sehinggalah tutup kedai. Tapi jangan lupa esok harinya bila kita start operasi balik, sekiranya makanan kita tu ada balik, jangan lupa untuk tekan butang ni semula supaya makanan tu tersedia semula untuk dibeli oleh pelanggan. Kalau merchant tak buka butang ni, nanti customer memang tak akan boleh pesan makanan tu daripada aplikasi pengguna lah. Okey. Okey, sedikit secara ringkasnya begitulah lebih kurang. Sekiranya ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa pertanyaan lain, tuan-tuan boleh rujuk kepada pegawai yang daftarkan kedai tuan-tuan ataupun kepada hub-hub warungku yang terdekat. Terima kasih.